Dah lama dah saya tak tengok bila score gol player lari celebrate ke arah coach. So yang tu saya nampak, saya rasa macam Penang sekarang ni tengah create satu bonding yang baru. Maksudnya tak ada gap. Macam sebelum ni kita tahu pernah record Penang tak ada gap. Maksudnya tak ada gap tu player dengan fans rapat, sesama coaching dan juga player dah macam memang satu big family. So benda tu saya nampak sedang berlaku dalam team sekarang, benda yang positif. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to DPP Studios bersama saya Mirul. Untuk segmen analisis DPP Piala FA pusingan yang kedua, Penang dan juga Perak. Perlawanan yang panas, boleh dikatakan no dan lebih juga. Game yang berlangsung di Stadium Ipoh, Perak yang berkesudahan 4-1 memihak kepada Penang. Akhirnya guys, Penang berjaya mencatatkan kemenangan setelah sekian lama asyik seri dan juga kalah. Kali terakhir Penang mencatatkan kemenangan ke atas Bukit Tambun FC untuk saingan Piala FA juga. Dan Alhamdulillah untuk pusingan kedua ni Penang diundi untuk menentang dengan Perak di Stadium Ipoh. Keputusan penuh 4-1. Kita akan ulas satu persatu. Ada benda yang positif, ada perubahan yang kita tengok dalam game ni. Ada beberapa perkara yang dah pun diubah dan diimprovekan. Tetapi masih lagi ada benda yang kita kena perbaiki dari semasa ke semasa. Yang tu tak apa, kita akan tengok satu persatu. Alright, 4-1. Saya antara yang berkesempatan untuk ke Stadium Ipoh untuk tengok game tu secara live depan mata. Apa yang berlaku, aksi-aksi panas di dalam dan juga di luar padang. So, jaringan 4-1 ni bagi saya fair sebab Penang pun dah buat sebaik mungkin. Cuma hard luck untuk Perak. Kalau kita tengok di segi gameplay, Perak punya gaya permainan, mereka punya passion, semangat player-player muda, player-player lokal yang Perak ada ni, tak mustahil. Bila open transfer window nanti, masuknya player-player macam Wan Zek, Indra Putra, Syamim Yahya, import pun kalau boleh masuk, saya rasa Perak sama ada akan naik, akan lonjak ke mungkin pertengahan Liga sebab dah second round, ataupun kalau benda tu luck kepada Perak, tak mustahil Perak boleh naik balik ke Liga Super. Okay, so kita fokus balik dekat Piala FA ni. Penang menggunakan formasi 4-1-4-1 ataupun saya boleh simpulkan macam 4-3-3 pun boleh berlaku lah ikut situasi. Dengan ada beberapa perubahan untuk first 11 sebab kita tahu Piala FA dan juga Liga selalunya coach akan turunkan player yang jarang beraksi untuk Liga. Tapi tak semua, cuma ada beberapa orang pemain saja. Contoh macam Hafizul turun untuk first E ganti dengan Katul. Lepas tu kita ada siapa lagi? Azmi Muslim, Abami kembali beraksi dalam first 11 dan diberi peranan untuk menjadi kapten. Ada pengaruh juga tu Abami. Memang well played daripada Abami untuk game Perak tadi. Malam tadi, bukan tadi game dah habis malam tadi. So dengan beberapa orang player baru masuk, sebenarnya saya impress juga dengan performance ada a few players ni, terutamanya Syukri Hamid. Saya rasa saya ada sentuh pasal dia dalam last punya analisis. Tapi untuk game lawan Perak, sebab Syukri tak dapat main full, mungkin disebabkan injury dan sebagainya, sepanjang tempoh Syukri Hamid beraksi di atas padang, saya boleh nampak yang dia ni ada big potential untuk jadi kita punya DMF yang strong. Beberapa gerakan daripada Perak memang saya nampak Syukri dapat patahkan. Dia boleh buat shielding. Shielding dia tu mengingatkan saya kepada player JC nombor 8 kita last season. So dengan tackle-tackle yang dilakukan oleh Syukri Hamid, dia punya positioning untuk block bola, saya rasa dia wajar diberikan lebih minit untuk next match dengan Penang ni. Sebab kita nampak sebelum ni dia jarang diturunkan. Mungkin disebabkan oleh faktor kecederaan dan sebagainya. Tapi first game masa Syukri Hamid main dekat Bandaraya, dia antara yang dikecam sebab banyak buat silly mistake dan sebagainya. So setelah beberapa game selepas beliau diturunkan, dia dah tunjukkan satu aksi yang mantap, satu aksi yang meyakinkan. So saya boleh simpulkan bahawa first game masa dia main tu mungkin disebabkan oleh faktor gugup. Main pula first game depan fans sendiri dekat home. So tu membuatkan player mungkin rasa nervous, kan, rasa cemas dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita dah boleh nampak dah dia punya character development. Dah macam movie character development dia atas padang. Macam mana dia boleh organize well dengan posisi yang diletakkan kepada beliau. So lepas tu saya boleh nampak keterlibatan Hilal dah makin menonjol. Sebab kita tengok 4-4 gol
yang Penang berjaya hasilkan, saya boleh kata ada involvement daripada Hilal. Kalau nak dibandingkan, Endrick pun okey. Nampak pun dah macam ada improvement daripada Endrick. Compare dengan game sebelum-sebelum ni kan, kita nampak Endrick ni makin drop, performance dia tak macam last season. Tapi sekarang mungkin disebabkan oleh faktor perubahan gameplay kita, dah kurangnya long ball, banyak cuba untuk main build up, walaupun boleh nampak fitness player pun agak belum lagi betul-betul fit untuk attack 90 minit dan sebagainya. Tapi tak apa, yang tu kita akan sentuh sikit lagi. Cumanya apa yang saya boleh highlightkan, kita boleh nampak dah keterlibatan Hilal dengan Endrick ni mungkin dah makin ada keserasian antara kedua-dua pemain. First goal Hilal score, free kick kan, minit yang kedua, minit yang ketiga macam tu. Memang starting Penang cuba untuk dominate game. Satu gameplay yang positif daripada Penang. Dan Hilal sini yang kat free kick tu, second goal on goal. Tapi kita dapat tengok on goal tu pun punca dia daripada Hilal. Hilal cuba untuk throw-kan ke depan bola untuk mencari Daniel Ashraf. Dan akhirnya defense Perak cuba untuk nak clear, tapi ada sikit mistake yang menyebabkan on goal tu berlaku lah. Tak boleh buat apa, bola 50-50. Cumanya Daniel Ashraf pun dia punya involvement dalam first half saya boleh puji. Setelah beberapa game Daniel tak main first 11 ni, so bila dia masuk untuk game lawan Perak ni, boleh nampak dia punya involvement. Cumanya first half kita banyak menggunakan Hikmat Saravanan berbanding dengan Daniel Ashraf. Ada juga sekali-sekala saja yang kita attack bola Daniel Ashraf, tapi once ada dalam time yang tertentu, Daniel akan masuk ke tengah dan Hilal akan ke tepi. So tu kita boleh nampak lah perubahan posisi dan sebagainya. Lepas tu gol yang ketiga, sepakan penalti hasil daripada Endrick. Through ball untuk mencari Syafiq Al-Hafiz rasanya. Sebab kalau tengok daripada side tepi padang tu tak berapa nampak sangat hujung tu. Dan Hilal juga yang angkat penalti tu. Dan gol keempat, rasanya clearance daripada Hilal yang cuba untuk mencari Adib. Tapi Adib ada di posisi yang betul. Bila defense Perak cuba untuk nak hit mencari keeper, bola Adib berjaya intercept dulu kalau nak dibandingkan dengan keeper Perak yang cuba untuk keluar. So tu secara umumnya 4 gol yang terhasil daripada Penang. Gol daripada Perak pula minit yang ke-69. Time tu bukan saya seorang. Saya rasa boleh kata semua penyokong yang ada di stadium Perak tu duk target asal macam dah nak main dekat extra time tau. Bila 2-0, nampak macam Penang pula yang main tak ada import, terpaksa duk bertahan ni. Perak bayangkan dengan 100% local talent, player-player muda Perak berjaya control game, berjaya attack dan berjaya buat movement-movement yang boleh mengancam kubu Penang. Cuma sayangnya, macam saya cakap, tak ada luck untuk Perak. Ada few chances yang Perak dapat. CP kan, depan-depan tenang CP, tak on target. Kalau benda-benda tu Perak macam gilap sikit lagi dekat player mereka, saya rasa memang mereka boleh compete game malam tadi. Dan apa yang merisaukan saya, bila Perak attack, ada bola-bola yang sebenarnya saya rasa Hafizul boleh save, ataupun at least dia buat satu agakan yang betul lah. Tapi Hafizul banyak lebih macam teragak-agak untuk ball watching. Faham tak? Maksudnya bila bola ada 2 kali player Perak shooting kan, bola tersasar ke bahagian kiri Hafizul, tapi dia tengok mujur bola tu tak on target. Kalau on target, memang saya rasa 2 gol lah, Perak akan dapat 2 gol tambahan. So keputusan mungkin akan berubah. Daripada 1 gol yang Perak dapat, Perak akan dapat skor 3 gol. Gol yang Perak jaringkan tu pun asalnya bola semua ringat out. And then suddenly tak tahu macam mana bola melantun masuk balik. Still ada lagi dalam kawasan permainan. Dan player Perak cuba untuk buat cutback. Akhirnya chances yang dapat kepada Akil Hilman, beliau berjaya convertkan dalam bentuk gol lah. So itu 1 gol yang dihasilkan oleh Perak. Overall, vibe, suasana di Stadium Ipoh memang saya boleh amaze lah. Dengan sekarang ni situasi yang melanda Perak sebelum ni, attendance pun boleh capai 3,000 lebih. So saya rasa kalau Penang ada dalam situasi Perak sekarang ni, agak mustahil untuk kita capai kehadiran penonton 3,000 lebih di stadium sendiri ni. Apa yang Penang cuba untuk buat improvement setakat ni saya nampak menjadi adalah dengan gerakan-gerakan yang lebih tersusun.
Kalau sebelum ni, Penang lebih gemar untuk bermain long ball. Maksudnya kurang penglibatan midfield tu. Sebab tu kita nampak Hendrik pun struggle dan sebagainya. Yang kita tahu, dapat bola, tak kisah di tepi ke daripada bawah, mesti akan main long ball. Tapi sekarang ni, untuk game lawan Perak, walaupun starting minit ke 60, nampak player dah tak bermaya. Nampak kita dah kena attack je. Kita dah tak larat nak buat gerakan-gerakan macam first half. Tapi sekurang-kurangnya, bila kita dapat bola, kita berjaya organize dengan baik. Boleh nampak dah communication antara defense, antara midfield dan juga striker. Hilal pun dan juga Kasar banyak turun untuk support bahagian bawah bila kena attack. Nampak dah start main short pass balik. Ada juga bola lambung, tapi tak sekerap macam sebelum ni. Banyak main bola secara hantaran secara dekat kan. Banyak main build up daripada midfield. Lepas tu change cari wing. Lepas tu back pass balik, cuba untuk change side. Kita nampak dah ada perubahan, ada improvement di segi gameplay. Dan juga apa yang saya boleh puji, kurangnya silly mistake daripada defend. Kalau game yang sebelum-sebelum ni, kita risau bila defend semua lokal yang main. Tara Vito, kita tahu bila ada Rafael Vito, dia akan bawa satu pengaruh besar dalam kita punya back four. Tapi semalam untuk game lawan Perak ni, saya nampak kurangnya individual mistake daripada defend. So benda tu saya boleh puji juga, satu improvement untuk player punya performance dan sebagainya. Apa yang kena improve lagi, macam biasa fitness. Dan bila kita kena serang, kita hilang bola, nampak macam kita agak lambat untuk defend nak tutup ruang. So player midfield akan turun untuk backup defend. Benda-benda tu antara yang kita kena improvekan lagi. Dan setakat ni nampak kita on track lah untuk nak perbaiki tim kita dalam Liga especially bila nak masuknya second round nanti. Dan tu antara benda yang saya perasan daripada tempat duduk penonton di Stadium Ipoh hari tu. Man of the match pilihan saya untuk game lawan Perak, saya pilih Hilal. Sebab saya nampak memang dia punya involvement dalam tim sangat-sangat baik. Dan juga first time setelah sekian lama, bila player score goal, player tak pergi dekat cameraman dulu. Selalunya bila player score goal, player akan lari kat cameraman. Saya nak posing kan, ambil gambar, nak posing, macam-macam posing. Sebab nak gambar masuk dalam page, dalam Facebook, IG dan sebagainya. Tapi dah lama dah saya tak tengok bila score goal, player lari celebrate ke arah coach. So yang tu saya nampak, saya rasa macam Penang sekarang ni tengah create satu bonding yang baru. Maksudnya tak ada gap. Macam sebelum ni kita tahu pernah record Penang tak ada gap. Maksudnya tak ada gap tu, player dengan fans rapat, sesama coaching dan juga player dah macam memang satu big family. So benda tu saya nampak sedang berlaku dalam team sekarang, benda yang positif. Cuma macam saya cakap lah, benda-benda kecil lagi yang kita kena improvekan kalau nak team kita lebih compete dan lebih nak mencatatkan keputusan yang positif. Sekarang ni fans nak kemenangan, sebab kita dah hargakan kemenangan. Cuma sekarang ni kita dah boleh nampak sikit demi sikit improvement yang ada dalam tim kita. So Hilal lah saya pilih man of the match dengan keterlibatan beliau. Dia punya control ball, macam mana dia open untuk cari space untuk Saravanan, untuk Danny Ashraf. Lepas tu masuk second half pun sama juga. Dan Hilal dah skor pun 2 gol untuk game lawan Perak ni. So kita layak ke suku akhir Piala FA. Apa harapan saya untuk suku akhir? Walaupun lambat lagi, saya harap quarter final akan ada game yang lagi penting. Kita akan jumpa opponent yang lagi tough, lagi kuat kalau nak dibandingkan dengan dua opponent yang kita dah pun jumpa sebelum ni. Harap kita boleh prepare sebaik mungkin lah. Sebab asalnya tim target untuk ke final Piala FA ni. Jadi kita kena buat sehabis baik. Kalau macam sebelum ni, kita cuma boleh control game 60 minit saja. Pastikan quarter final kita boleh control game 80 minit, 90 minit non-stop. Kita kena dominasikan perlawanan untuk kita nak cipta kemenangan. Next game, Liga Super sambung kembali. Penang lawan Sabah di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Saya harapkan Penang buat yang terbaik untuk kita cari kemenangan yang pertama pula dalam Liga Super. Dan saya harapkan game lawan Perak yang kita menang ni menjadi titik kebangkitan Penang untuk season 2022 ni. Alright, ini pendapat saya sendiri. Apa pula pendapat anda? Fans Penang ataupun fans Perak boleh masuk. Kita raikan semua pendapat. Okay, jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang lonceng untuk notification. Sekian dulu daripada saya. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.